Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan Imam, tuan-tuan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala atas rahmat dan nikmatnya pada pagi ini. Sekali lagi Allah izinkan untuk kita bersama-sama. Atas rahmatnya juga kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita beriktikaf di rumah Allah. Kemudian kita sambil berkongsi-kongsi, kongsi-kongsi ilmu, kongsi-kongsi maklumat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini menjadi satu asbab bagi kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi asbab bagi kita untuk sentiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menjadi asbab dengan cara ini menjadi asbab kita segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah umat yang istimewa. Walaupun kita lihat dalam ayat wa qad karramna bani Adam, walaupun Allah mengiktiraf bani Adam, ini manusia ini ialah makhluk yang baik, yang terpilih. Namun di kalangan umat-umat Nabi, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang teristimewa. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini mengingatkan pada kita Nabi tak sabar-sabar lagi nak berjumpa kita. Bersaing hadis Rasulullah SAW, wadattu anni laqitu ikhwani. Hadis ini ringkas saja. Wadattu anni laqitu ikhwani. Maknanya Nabi Muhammad SAW, apa yang maksud dia? Iaitu aku ni suka sangat nak bertemu saudara-saudaraku. Sewaktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu berbicara bersama para sahabat. Sahabat pun peliklah kenapa sedangkan ikhwani saudara, tuan-tuan. Maka sahabat Rasulullah ni tanya apa? Qala ashabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik. Kan depan kau ni sahabat-sahabat kau, saudara-saudara kau, tetapi kenapa Rasulullah SAW berbicara, bersabda demikian rupa? Maka sahabat-sahabat bertanya, faqala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa nahnu ikhwanak? Adakah ya Rasulullah kami ini semua ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Apa jawab oleh Rasulullah SAW? Qala antum ashabi. Kamu wahai sahabat, kamu sahabat-sahabatku. Walakin, di situ. Walakin di situ. Apa? Walakin, tetapi walakin ikhwani alladhi amanu bi wa lam yarawni. Tetapi yang aku nak jumpa ialah siapa, tuan-tuan? Ikhwani
yang sifatnya alladzina amanu bi. Ikhwani, alladzina amanu bi, yaitu sifatnya kawan sahabat-sahabatku, rakan-rakanku yang beriman denganku. Kedua, ya, walam yarauni. Ya, kedua ialah tadi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walam yarauni, dan aku tak nampak dia ni. Jadi siapa dia ni? Siapa golongan ni? Yang Nabi nak beria-ia nak bertemu ni. Siapa dia? Dan kita beriman, kemudian Nabi tak pernah nampak. Kalau sahabat-sahabat tadi nampak depan mata dia, tetapi Nabi kata aku tak sabar, aku nak jumpa juga rakan-rakan aku ni, rakan-rakan aku. Ya, siapa rakan-rakan itu? Ialah yang sifatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tak pernah jumpa. Nabi tak pernah jumpa. Masya Allah, maka beruntunglah, ya. Bahawa itu saya kata tadi, bahawa beruntunglah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa beriman kepadanya. Dan kita walaupun kita tak jumpa, walaupun Nabi tak pernah nampak kita, tapi perlu diingat, Nabi beria-ia nak bertemu dengan kita. Sebab itu kita pastikan diri kita, tuan-tuan untuk Allah, supaya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tu kan, ya, kita kena banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat, tak kiralah saya ringkas-ringkasnya. Ya, banyakkan selawat. Itu salah satu cara bagaimana kita selain kita beriman pada Allah, pada Rasul, kita kena banyakkan selawat. Maknanya beriman pada Rasul, banyak selawat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membawa satu berita yang mana kalau sebelum itu manusia yang mana kalau dia buat kerja, buat apa kat dunia ni, dia buat tak kira. Ya, dia kata born to be free. Kalau orang sekarang ni lah, lahir aku tak ada apa, tak sanggup paut pun dengan kau orang semua, tak ada sanggup paut. Allah tak akan nampak pun dengan apa dan sebagainya. Pernah satu ketika, tuan-tuan minta Allah, tahun bila tu saya tengok dalam surat khabar, ya, remaja-remaja ni menganggap satu dia kata kawasan yang tak ada zun Allah. Dia pernah terbaca dalam berita tahun ni, saya tak ingat dah. Dia kata remaja-remaja ni kalau contoh masuk Pek Jawa Allah tak ada. Allah tak nampak buat. Jadi kita boleh bila merasakan Allah tak ada, maka di situ kita boleh buat suka-suka lah. Apa yang kita buatlah. Pasal apa tak nampak kan? Sebab itu tuan-tuan Allah, ya, kita memastikan supaya diri kita, tuan-tuan, diri kita, ya, supaya apa yang dia buat dari Muhammad SAW, memastikan diri kita supaya kita sentiasa merasakan Allah memerhatikan kita. Allah memerhatikan kita. Bila Allah memerhatikan kita ni, tuan-tuan, ya, dari segi perkataan, perbuatan, percakapan, juga tulisan-tulisan yang ada dalam yang kita medsos ini, kita sentiasa terkawal. Kerana apa? Kita merasakan Allah melihat kita, Allah mengintai kita, Allah melihat kita. Itu yang kita yang kita kalau boleh, bukan kalau boleh, semestinya bagi kita untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita merasakan begitu. Sebab itu saya masih lagi berpegang pada teks saya. Teks kita lah kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang soleh. Taman-taman orang soleh ini, tuan-tuan. Sebab itu hari ini saya akan membawa tajuk yang saya kira tajuk ni biasa saja, namun begitu, ya, sebagai mengingatkan semula pada kita supaya memastikan bahawa apa yang kita buat ini Allah sentiasa memerhatikan kita. Apatah lagi nak pilihan raya kan. Kita tengok media sosial macam tak ada Allah pula.
macam tak ada Allah. Ya, sebab tu kita kena pastikan, nak memastikan ni. Ya, apa juga keadaan, susah, senang, apa saja kita merasakan kita diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan cerita muraqabah. Muraqabah ini masuk dari segi pengintaian, pengintipan. Allah melihatlah secara mudah. Ini tajuk kita pada pagi ini. Ya, merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Syu'ara. Ya, dalam Syu'ara ayat 218. Ya, alladzi yaraka hina takum. Alladzi yarana hina takum. 219 wa taqallubaka fis sajidin. Apa maksud ialah, ya, nak memastikan, memahat dalam jiwa kita, ya, bahawa Allah sentiasa melihat kita. Ini yang amat payah. Sebab itu kalau tuan-tuan, kita bila tak ada rasa Allah melihat kita, tuan-tuan, itu yang kalau waktu terang-terang bagus je, waktu dia sorang-sorang semua disapu, tak? Waktu ramai-ramai bagus je kan. Waktu sorang-sorang semua sapu. Waktu ramai-ramai, ini hak engkau, ni hak engkau, ni hak aku. Waktu sorang-sorang, hak engkau, hak aku. Ini kata Piramli lah. Kita dengar cerita Piramli kan. Ini tuan-tuan. Sebab tu kita kena pahatkan diri kita. Ya, saya balik pada cerita Syu'ara tadi. Ya, ya, ayat 218-19. Dialah yang melihatmu. Ini nak memahatkan dalam jiwa kita. Dialah yang melihatmu. Nak macam mana nak memahat dalam jiwa kita, dalam sanubari kita ni. Ini dah taman orang soleh ni. Nak memahat, ya, supaya percakapannya itu, ya, percakapan yang elok. Ya, percakapan yang elok. Kemudian kalau dia menulis pun, tulisannya elok-elok belaka. Walaupun dalam keadaan bersendirian. Tapi kita lihat, memanglah kita nak tulis dalam ni, dalam sendirian. Tak kena ajak orang pagi, jom kita tengok tulis saya. Tak ada. Ya, ini tuan-tuan. Ya, yang ni, dialah yang melihatmu. Bagaimana nak melihat itu? Maka dengan situ, tuan-tuan Allah, yang pertama ialah kita kena balik kepada, ya, sentiasa apa, tuan-tuan? Sentiasa mendengar peringatan-peringatan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Tu cara dia. Mendengar peringatan dengan Allah yang terdapat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Baik, dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri. Tengok. Dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Itu dia. Maknanya sentiasa melihat. Sentiasa melihat. Tu maknanya Allah sentiasa melihat kita. Dan cuma isunya ialah, tuan-tuan, yang Allah, bagaimana kita nak memastikan itu. Memastikan jiwa kita, tuan-tuan, jiwa kita ini sentiasa merasakan diperhati oleh Allah SWT. Itu yang kita nak. Ya, kalau nak cakap tentang Allah merhatikan kita, tetapi bagaimana? Bagaimana? Itu. Jadi cara dan bagaimana ialah itu saya tadi. Sentiasa mengingat peringatan Allah SWT dan kita sentiasa membaca, mendengar. Kemudian, tuan-tuan untuk Allah, ya, kita kena beramal dengan apa yang kita buat. Beramal apa yang kita buat. Maksud beramal dengan apa yang kita tengok dalam Quran. Beramal dengan apa yang kita tengok, kita pelajari dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia. Supaya hatinya itu sentiasa terpahat dalam hatinya itu, sentiasa Allah itu melihat kita. Ini, tuan-tuan. Ya, okey. Baik. Saya merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu hadis ini kepada kita tentang daripada Abu Zar. Ya. Yaitu Jundub bin Junadah. Abu Zar itu yang namanya Jundub bin Junadah. Dan Abdul Rahman, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Baik.
Bertakwalah kepada Allah. Saya terjemah terus. Ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Tengok. Rasulullah SAW kita bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Apa maksud takwa? Di mana yang saya sebut pada yang lepas bahawa apa dia tuan-tuan? Takwa ialah di mana apabila ditanya Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, apa ni takwa? Takwa ialah seperti melalui jalan-jalan yang penuh dengan duri, onak dan duri. Seperti melalui onak dan duri. Apa maksudnya? Kita kena pastikan bahawa perjalanan kita, sekiranya kita tidak mahu kaki kita tercucuk duri atau onak dan sebagainya, maka kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Perbuatan kita, kalau istilahnya, kalau perbuatan kita, supaya kalau perbuatan kita tidak lari daripada perintah Allah, maka kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Kalau contoh, kalau kita solat kita supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena pastikan cara mana solat kita itu boleh diterima Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita kena mempelajari rukun, memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan sebagainya. Itu contoh. Puasa juga begitu. Jadi kita kena berhati-hati. Dari segi perkataan, percakapan, semua itu mesti dijaga. Dijaga. Tu. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Makna berada ni kat mana-mana. Sama ada keadaan ramai-ramai begini, ramai-ramai, atau dalam bersendirian pun kena jaga. Takwa kepada Allah setiap hari kita. Tu dia. Okey. Itu di antaranya, Kemudian dan ikutlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya apa tuan-tuan Allah dalam hadis ini? Kalau kita terlajak ataupun tak sengaja melakukan perbuatan-perbuatan, contohnya dari segi percakapan, tetapi kalau dengan media sosial ni tuan-tuan, bayanglah kalau kita tulis dalam media sosial ini sesuatu yang buruk, fitnah dan sebagainya, bayanglah kita tulis orang followers kita, Masya Allah, bukan 10. Kalau dulu kita tuan-tuan, kita fitnah, kita cerita berdua je. Kita jumpa face to face, kita jumpa dua orang. Saya dengan tuan-tuan saja. Tetapi sekarang ni fitnah itu dah jadi apa tuan-tuan? Bukan 100, bukan 1000, malah kalau follower kita maka wal'iyazubillah, bagaimana? Namun begitu, bagi itu, Allah Maha Pengampun. Maka cara mana kita nak minta maaf tuan-tuan? Kalau kita dulu kalau face to face jumpa si fulan, kita akan jumpa fulan, sorry lah, aku hari itu cakap dengan kau sesuatu yang tak berlaku pada dia ni. Kita pun jumpa dengan orang yang kita fitnah tu, minta maaf. Cuba bayanglah tuan-tuan, follower kita beribu-ribu, bayanglah. Ini isu-isu yang semasa ni, Kalau kita tengok komen-komen, lagi-lagi komen politik, ya Allah, dahsyat betul. Kita tengok, ya Allah Rabbi, bagaimana? Yahudi pun kalah lah macam ni. Orang Malaysia, netizen Malaysia ni, Yahudi pun kalah pun. Dia punya komen tu tuan-tuan, sepatutnya kalau kita nak komen itu, Allah dah sebut, Allah dah sebut, kalau nak komen sesuatu pastinya ada pengetahuan, betul tak? Nak komen sesuatu mesti ada pengetahuan, barulah pengetahuan apa komen itu membina. Ini tahu tak tahu, semua main komen. Akhirnya komen-komen itu meruntuhkan, merosakkan jiwa, bukan jiwa seorang, jiwa masyarakat semua. Sebab itu Allah sebut wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wala taqfu ma laisa laka. Jangan kamu bercakap, jangan kau bergerak tak pun. Sekiranya kamu tak ada ilmu, jangan bercakap tentang sesuatu. Contohnya lah tuan-tuan, kalau agama kita tak agama tak dalami, maka kita nak komen, maka tak boleh. Maka rujuklah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanyalah orang yang pakarlah, yang ada authority. Ya, authority maknanya kalau yang ilmu tu tanya ulama tentang agama. Tanya ada authority. Tu ya, maknanya bagaimana kita nak, kalau tadi hadis ni ikutlah perbuatan perbuatan yang buruk ganti dengan perbuatan yang baik. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita terlanjur tadi terkata, tertulis dan sebagainya, caranya ialah tuan-tuan, kita kena tulis balik minta maaf. Sanggup tak? Ramai tak agak-agak dalam media sosial ni? Sanggup tak? Saya rasa jarang jumpa lah. Ya, maknanya dia lepas gitu je. Lepas gitu, lepas kita lupa. Tuan-tuan bayanglah kita nipu, bayang orang lain pun like, ya betul, ya betul, ya betul, ya betul, ya betul, ya betul. Nak betul kan ni? Betul semua. Bayanglah, padahal apa yang kita tulis itu menipu. Allahu Akbar. Ya, maka ada cara lah tuan-tuan. Selagi Allah, selagi nyawa kita ada lagi, maka kita caranya ialah kita menyerah dirilah tuan-tuan. Kita tulis balik semula. Itu cara dia. Pertama, tulis balik bahawa aku mengaku dengan apa yang aku tulis itu semuanya adalah fitnah. Saya mohon maaf. Itu. Ada yang sanggup macam tu? Kalau sanggup yang macam tu, yang ini yang dikatakan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik. Itu kalau sanggup. Ini yang dikatakan yang kita kendaki. Itu dia. Ataupun kalau kita dari segi kata-kata dan sebagainya, kata-kata, maka cepat-cepatlah kita beristighfar. Perbuatan baik itu istighfar, solat taubat dan dengan solat taubat dan sebagai perbuatan yang baik. Ya, atau begitu sedekah apa dan sebagainya, kita ganti. Bukan ganti maknanya kita dah bertaubat, kita gantikan dengan perbuatan baik. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dengan cara itu kita ganti tu? Bukan ganti maknanya kalau macam saya sebut tadi, kerana kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan tadi. Maknanya kalau kita tadi kita buat, kita tulis balik, kita mohon maaf, kita istighfar, kita solat taubat dan sebagainya, maka semuanya akan menghapuskan yang tadi dosa yang begitu dahsyat, maka terhapuslah dosa. Dan ini biasa juga. Dan selain itu Nabi berpesan pada kita, Nabi berpesan ini dari segi hal kemasyarakatan, hal segi komunikasi dengan manusia. Sampai Rasulullah berpesan, dan pergaulilah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Nabi pesan, Nabi keluarkan kenyataan ini tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi dia nampak masa depan bahawa manusia ni kalau bersosial bersama mereka, berkomunikasi, ini yang berlaku. Ini yang berlaku perpecahan. Kenapa? Kerana tidak ada menjaga apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Yang dia kata gitu, yang dia kata ini saya cerita pasal apa ada kaitan dengan nak pilihan raya ni, saya sebut je dah. Tu dia. Ini maknanya kita kena, segi pergaulan ini pastinya kita kena jaga. Kerana apa? Bila pergaulan, kata-kata juga tuan-tuan. Kata-kata, kalau Nabi, kalau kita tengok Nabi tu, Nabi siapa saja kalau dia berbual tuan-tuan, tak payah dari segi lenggok muka, lenggok badan tuan-tuan. Nabi kalau nak berbual, dia tengok muka orang yang dia cakap, betul tak? Itu satu contoh. Itu tengok, belum lagi bercakap. Bercakap lagi. Nabi pesan pada kita, itu di antaranya, Kemudian itu tentang hadis tadi, tentang bagaimana kita nak merasakan diri kita diperhatikan oleh Allah SWT, iaitu dengan takwa, dengan melakukan bila melakukan keburukan dan sebagainya, kita terus buat satu kebaikan. Dan merujuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, dalam kitab ini, dalam kitab ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, terjemahannya, saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kenderaan dalam atas kenderaan lah, Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu itu dia
berada di belakang Nabi. Waktu tu kenderaan Nabi ialah waktu tu ialah unta dan sebagainya. Pada satu hari Nabi pernah bersabda. Ya, Nabi pernah bersabda. Saya terjemah terus. Hai anak, dia kata kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu kecil lagi lah. Nabi Ibnu Abbas ni kecil lagi tuan-tuan ya, tetapi Ibnu Abbas ni ya, kalau dia antara orang yang pakar rujuk kalau ikut caranya ialah apa tuan-tuan itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW selepas tahnik atau kata-kata tahnik atau mengusap rambut tu daripada riwayat apa? Allahumma faqih fid din wa lim ta'wil. Maknanya Allah doakan, Rasulullah doakan apa dia supaya Ibn Abbas ni orang yang faqih dalam agama dan boleh menafsir ayat. Sebab tu para sahabat kadang-kadang selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, para sahabat yang besar-besar, yang besar-besar yang hebat-hebat tu akan merujuk kepada Ibn Abbas. Ni tuan-tuan. Ya, ni hebatnya. Sesungguhnya saya nak mengajar kepadamu beberapa kalimah. Ya, kata Ibn Abbas lah. Nabi pun berkata kepada Ibn Abbas, aku nak ajar pada beberapa kalimah. Nabi simple je, tak payah susah mana pun. Ya, pertama ialah apa tuan-tuan? Apa yang dikatakan, apa kalimah yang nak diajar kepada Ibn Abbas itu, iaitu peliharalah Allah. Pertama, dari Allah. Maksud pelihara itu ialah apa tuan-tuan pelihara Allah ini? Mudah ni. Ni orang-orang yang soleh ni. Mematuhi perintah-perintahnya, apa yang dikatakan pelihara Allah ialah mematuhi perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Maksud pelihara Allah ialah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Confirm Allah akan sentiasa memeliharamu. Ni maknanya kalau kita ikut Allah akan pelihara. Allah akan masuk, Allah pelihara tuan-tuan ya, walaupun kita dalam kehidupan ni kita kadang-kadang susah dan sebagainya, tapi Allah masih jaga kita. Ya, paling tidak pun Allah masukkan dalam diri kita itu contohnya Allah pelihara kita, nak buat sesuatu kita rasa berat, sesuatu yang buruk kita rasa tak boleh macam ni lah ya Allah. Kadang-kadang ya tuan-tuan kalau kita tak pergi solat berjemaah, kita rasa apa? Allah. Itu Allah pelihara kita. Itu iman sebenarnya. Tu. Tetapi kita jagalah perintah Allah dulu, baru nak pelihara kita. Itu dia. Pelihara Allah pasti engkau akan dapat di hadapanmu. Maknanya kalau kita tak pelihara, maka Allah tak pelihara kita. Dan dia punya kesannya kalau kita pelihara Allah, maksud pelihara tadi, jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah, dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu kepada Allah. Maknanya satu pesanan, pesanan kepada Ibnu Abbas. Walaupun pesanan itu kepada Ibnu Abbas, namun begitu inilah satu ingatan kepada kita, iaitu pertama kita kena pelihara Allah, dan kalau nak mohon dan mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya pula, Ustaz, kalau gitu kita nak minta bantuan macam mana tak? Macam mana? Itulah kata, kita yakin bahawa semua yang ada ini adalah hak Allah. Allah gerakkan. Bila kita baik dengan Allah SWT, Allah gerakkan. Contoh nak temu duga tuan-tuan temuduga ni nak temuduga cari kerja lah tuan-tuan ya. Yang penemuduga pun ialah Allah yang jaga, betul tak? Allah yang jaga. Yang ditemuduga pun Allah yang jaga. Maka di situ yang gerakkan yang penemuduga itu siapa? Allah lah. Bayanglah, budak sian budak ni. Sian budak ni. Maka diperakui kalau temuduga ni, diperakui budak ni sian. Tengok muka dia, jawapan pun betul. Tu tuan-tuan, itu Allah gerakkan. Maknanya itu kena jaga, maka Allah akan tunaikannya. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengoklah orang-orang yang soleh, orang yang takarrub kepada Allah SWT, sentiasa
dirinya merasa diperhati Allah SWT, mereka melakukan kebaikan demi kebaikan, amal soleh dan sebagainya. Ya, ungkapan-ungkapannya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ucapan-ucapan itu apa? Dia punya orang kata mulut masin ya. Ini malah mulut masin ya. Ya, makan masin sangat nanti darah tinggi dah. Dah tutur ni kan kita, mulut masin maksudnya apa tuan-tuan? Makbul dia tu. Lepas tu kalau para ulama ya, di kalangan dia kadang-kadang para ulama, saya pernah berada dalam satu majlis di Wadi Hasan Johor Bahru waktu saya di Mahat Hafiz lagi. Apa ya tuan-tuan ya? Dia daripada Mekah ke Yaman dan Habib-habib ni lah. Saling mereka tuan-tuan makan ni dia berebut nak dia punya bekas dia. Tuan, sama dia. Kita tengok, itu pula saing dia nak ambil dia punya tu. Tu tuan-tuan kalau duduk dalam majlis tu, ya Allah Akbar. Sebab tu nak cerita bahawa kalau orang yang sentiasa dengan Allah SWT, insya-Allah Allah akan akan mudahkan. Itu dia. Ya, itu dia. Baik. Dalam hadis yang lain juga, riwayat lain daripada Tirmizi atau Turmuzi. Okey tuan-tuan ya, saya translate sikit kita tuan-tuan ya. Kita ini. Pelihara Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kita jaga Allah, kita akan mendapatkannya di hadapanmu. Maknanya di hadapan tu yang kita di hadapanmu maksudnya kita merasakan Allah berada di depan kita. Kita solat. Itu yang dia katakan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah seolah Allah melihat Allah. Kita ni kan manusia ni tuan, kalau tak dilihat, kadang-kadang menyimpang juga ya. Pengetua tak pusing-pusing round kan. Ngajar duduk je. Contoh dulu jadi pengetua, jadi cikgu. Kan? Pengetua tak round dah. Pengetua hari ni tengok kereta tak ada. Tu zaman saya belajar kat sekolah tu. Saya jadi guru disiplin di Mahat Muar. Ni cerita ni, budak ni memang sifat manusia tuan-tuan. Ya, memang saya akan tunggu depan apa? Depan pintu asrama yang nak masuk yang dulu, duduk depan. Dengan apa tuan-tuan? Waktu tu rotan. Mungkin tak tahulah rotan dulu zaman mana. Bukan tahun dulu 90-an juga. Tahun 2000 juga tu. Sampai masuk dalam majalah sekolah. Hari ni bangun lewat. Mula pertama tindakan dia ialah tengok waktu tu saya pakai kereta Answer warna hijau putih. Aku parking. Ustaz Noah tak ada. Dia. Itu sebab tu saya tahu cerita dia tu tuan. Maka dia happy sikit. Rupanya hari tu aku naik motor. Dia turun saja. Allah. Itu waktu tu saya rotan betul tuan-tuan. Saya rotan betul waktu tu. Tahun 2000 juga, 2000 lebih. Tapi budak-budak itulah budak-budak baik. Ya. Saya aku rotan tu, ya. Ada yang jadi doktor, ada bukan kerana berkat tu, tapi budak tu budak baik tuan-tuan. Jumpa yang paling kita itu kemenjadian murid tu kata, kalau kemenjadian murid ialah bukan nak jadi tu sebagai doktor lawyer, tetapi dia jadi walaupun dia berada kat mana lah tuan-tuan, dia jumpa, Ustaz kenal saya tak? Mana kita kenal lagi juga Kan Ustaz yang rotan aku. Itu kemenjadian tu. Dia salam, dia tegur kita. Itu yang penting. Tu menjadi murid. Betul juga ini jumpa mentang-mentang dia jadi MP, dia tak kenal kita lagi kan. Contoh. Pada cikgu juga. Tu jadi tuan-tuan. Jadi maksud saya tadi, manusia memang kena perhati, tak boleh. Macam tadi, perhati. Ngajar duduk, betul datang pun diri tegak kan. Kalau budak praktikum, waktu praktikum, dia punya RPH-nya tuan-tuan, bagus dia. Dia ingat aku tak tengok yang belakang. RP-nya panjang. Dia punya aktiviti dahsyat tuan-tuan. Bagus budak ni. Sekali tengok belakang.
Rupanya apa tuan-tuan? Dia ulang-ulang. Itu manusia, sifat manusia begitu. Tapi manusia perlu diperhatikan. Tapi ini bukan diperhati oleh manusia, tetapi diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apa saja yang dilakukan merasakan Allah di hadapannya, maka dia akan sentiasa melakukan kebaikan, bercakap dengan baik. Apa saja semuanya nanti merasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumul kiamah. Ini tuan-tuan ya. Itu maknanya pelihara Allah, maka Allah akan mendapatkannya di hadapanmu. Okey. Baik, berkenalanlah kepada Allah. Itu dia hadis ni. Apa maksud berkenalan? Ya, mengetahui kewajipan-kewajipan yang wajib ditunaikan. Kita kenal Allah. Mesti kenal Allah. Kata dalam hadis ni. Kenal Allah. Apa maksud kenal Allah? Mengetahui kewajipan-kewajipan yang wajib ditunaikan untuk Allah. Tu. Di waktu engkau dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, kaya, dan apa juga keadaan? Dalam keadaan miskin, semua kita kenal. Sebab itu kita kenal Allah SWT. Ya, kenal Allah SWT. Maksud kenal Allah ialah kita melaksanakan kewajipan yang perlu kita laksanakan. Jadi inilah di antara supaya diri kita tadi merasakan boleh diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merasakan kita pahatkan Nabi kita diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kena faham bahawa Allah melihat detik hati kita pun Allah melihat. Itu dia. Ya, Allah melihat detik hati kita itu. Maka Allah melihat. Itu yang kita nak. Yang kita nak supaya diri kita sentiasa berada dalam jalan yang betul. Saya rasa itu adalah satu perkongsian. Mudah-mudahan ya tuan-tuan, saya rasa untuk setakat pagi ini insya-Allah apa yang kita kongsikan ini insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam landasan yang betul. Ya, apa yang disebut oleh Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, ya, umur 45 tahun, saya ulang lagi, 45 tahun sudah meninggal. 45 tahun. Muda tuan-tuan ni. 45. Tapi sudah ni dia mana? Menulis punya banyak kitab yang kita menjadi bahan rujukan. Cuma ingat bahawa itu kita lihat Imam Nawawi mengajak kita supaya dia menghimpun hadis-hadis ini supaya kita berada dalam apa tuan-tuan, taman-taman orang soleh. Kita suka juga kalau kita taman-taman bunga kan, pergi ke taman-taman bunga dapat menenangkan jiwa. Kita duduk taman-taman orang soleh ni dia adalah mematikan supaya memastikan bahawa diri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu untuk pengkongsian untuk pagi ini, mudah-mudahan ya tuan-tuan untuk Allah, ya semua diperhati Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Dia berkait kat dunia ni berkait tuan-tuan. Ya, kita tulis dia kait. Tulis kait. Berkait dengan lain. Kalau orang tu buat jahat, kita dapat juga. Faham tuan-tuan? Saya rasa gitu. Wallahu alam. Ya. Boleh. Insya-Allah kalau boleh jawab. Ya. Ya. Sumpah laknat tu. Baik, saya faham. Sumpah laknat ni hanya li'an saja sebenarnya. Sumpah laknat ni hanya li'an saja. Tidak ada sumpah laknat yang lain. Kerana apa? Li'an ialah apa, menuduh suami atau isteri melakukan sesuatu yang curang. Dia bersumpah 4 kali. Yang pertama, sekiranya tuduhan ini cerita ni yang sebenarnya sumpah laknat itu dalam yang dilakukan itu tak ada dalam syarak. Tak ada. Aku terus terang tu. Ya, sumpah laknat tu contohnya yang li'an ni.
Di antara sekiranya tuduhan aku betul. Tuduhan betul. Mana aku bersumpah tuduhan aku betul. Kedua, tuduhan aku betul. Keempat, tuduhan betul. Maknanya aku bersumpah tuduhan ini betul. Yang kelima, sekiranya tuduhan aku tak betul, maka laknatlah Allah ke atas aku. Wal khamisata al-la'natallah. Tuan-tuan dalam surah Nur kita tengok. Tu dia. Jadi dalam kita nak cover di kita melakukan kebaikan, kita pun pergi masjid, kemudian kita buat sumpah, itu adalah ciri-ciri orang Kristian. Nak bersumpah duduk dalam masjid. Sumpah ni tak bukan duduk masjid. Tak ada istilah mubahalah, tapi itu cerita bab lain. Itu. Jadi dengan itu kita pastikan jangan budayakanlah sumpah. Macam kita bersumpah lah. Sejak itu kalau masuk mahkamah bersumpah dengan surah Yasin. Tak adalah tuan-tuan. Sumpah ya. Wallahi tallahi wabillahi. Bukan aku bersumpah dengan Al-Quran. No. Tak ada. Sumpah dengan Al-Quran tak ada. Sumpah tak ada. Kita makhluk hanya layak bersumpah dengan nama Allah. Bukan bersumpah dengan surah Yasin. Sekejap itu dalam mahkamah bersumpah dengan surah Yasin kan. Tak betul. Ya. Kita melakukan syirik kepada Allah SWT tu. Sumpah. Tapi kena sumpah betul wallahi lah. Jangan wallahu tallahu wabillahu. Tak jadi. Mesti baris. Itu baris bawah. Atau kadang kita mati wallah tallah billah. Aku bersumpah, maka tak ada kata sumpah. Sumpahnya wallahi. Waw qasam itu di bawah. Baru layak dipanggil sumpah. Jadi tuan-tuan, sumpah laknat tu hanya dalam Quran itu ada pada li'an saja. Yang menuduh isteri melakukan curang dan sebagainya dalam mahkamah, bukan di luar, di dalam mahkamah. Sanggup nak laknat Allah. Wal khamisata an laknatallah. Sekiranya tuduhan aku tak betul, laknat ke atasku. Bila orang buat sumpah laknat dekat masjid, orang pun cerita, itu dah kena laknat lah, tu apa dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan. Dah memang buat betul nak macam mana? Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم يسر أمورنا ولا تعسن علينا وتمم الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم بالصواب.